Hai semua. Hello, selamat datang, selamat pagi. Morning, morning. Kita tunggu beberapa orang lagi yang janji akan bersama live kita hari ni untuk masuk. Alright, sementara tu siapa yang tengah tengok live ni cuba bagi saya hi, bagi saya wave, bagi saya likes. Kita tunggu sikit ya. Hari ni kita nak bincang pasal demam denggi. Topik yang sangat simple. So sekejap je lah Kita tak lama hari ni. Mungkin dalam 15 hingga 30 minit. Hello, morning Haziana. Kenapa ada emoji menangis tu? Morning Rashida. Okay, dah ada bunga dengan love dah. Alright. Good morning. Morning Daya. Morning Kak Mai. Lama tak jumpa. Ya. Morning Rose. Alright. Mungkin kita boleh mulakan dulu. Kepada yang tengok video ni lambat sikit, nanti boleh rewind tak ada masalah sebab saya dah enable dah. Walaupun tengah go live, you all still boleh rewind untuk tengok daripada awal. So hari ni saya nak berkongsi tentang demam denggi. Alright, walaupun kita tengah risau tentang COVID dan even ketika outbreak influenza dan lain-lain lagi, denggi ni memang tak pernah segan silu lah Dia adalah juara dah berdekad-dekad dah dia still famous. So dekat Malaysia ni denggi ni adalah ongoing infection ongoing outbreak. Cuma kawasan hotspot berubah-ubah tetapi tak pernah lekang orang kata dan sebenarnya denggi ni dari segi pencegahan dia sangat senang. Berbanding dengan COVID, berbanding dengan influenza, berbanding dengan macam-macam masalah penyakit-penyakit yang lain, COVID ni, denggi ni sangat senang doktor hanya suruh kamu bersihkan kawasan rumah, pastikan tiada kawasan yang ada air bertakung sebab bila air bertakung boleh menyebabkan kawasan nyamuk Aedes membiak. Alright, so it's very simple. Bersihkan kawasan sekitar rumah kita tetapi still walaupun cara pencegahan itu begitu mudah kita masih tak dapat nak mengawal jangkitan denggi ni salah satu sebabnya adalah sebab tak ada vaksin lagi. So bila tak ada vaksin lagi, sesuatu masalah penyakit berjangkit ni memang still akan mencanak-canak lah dan denggi juga salah satu jangkitan yang tiada ubat khusus untuk dia so kita tak boleh cakap dah dapat denggi ambil ubat ni you akan baik. Kita tak ada. At least influenza kita dah ada dah anti-flu, kita dah ada vaksin and what not, tetapi denggi tak ada. So kita hanya boleh bagi rawatan yang kita panggil clinically based symptomatic treatment dan kita bagi supportive treatment. Alright. Sebagai mukadimah, saya memang berharap vaksin denggi walaupun dah ada satu sekarang Dengvaxia tetapi dia kurang selamat. So saya still harapkan there will be vaksin denggi yang lebih selamat dan lebih mudah digunakan dari segi klinikal untuk menyelamatkan lebih ramai orang So semalam bila saya up status yang kata mak demam denggi pun ramai yang kata mereka kehilangan ahli keluarga disebabkan oleh denggi. Alright, saya nak masuk sikit tentang ke dalam topik denggi ni itself So denggi ni daripada hari kena gigit
sampai kita start demam, dia biasanya ada gap tau. Dia bukan hari ni kena demam terus hari ni kena gigit terus demam. Dia bukan macam tu. So ada setengah orang macam contohnya Isnin malam dia demam. Ya, so bila dia datang hospital, dia akan cakap, pagi maghrib tadi saya macam ada kena gigit nyamuk. So sebab tu pukul 10 ni saya demam. So itu adalah tanggapan yang kurang betul sebab ia memerlukan masa lebih kurang 3 hingga 10 hari sebagai incubation period. Ya. Sorry, tulisan ni memang terbalik. Saya dah cuba macam-macam cara, memang dah tak boleh nak betulkan dia punya mirror effect tu. So you all kena baca terbalik lah. Dia incubation period dalam 3 hingga 10 hari. Maksudnya daripada hari kena gigit sampai hari start demam akan ada gap lebih kurang 3 hingga 10 hari. Biasanya dalam masa 3 hingga 10 hari ni seseorang itu dia tiada simptom. Mungkin setengah orang akan ada macam sakit-sakit badan, some people cakap sakit belakang, sakit pinggang, ada yang macam sehari 2 hari sebelum demam tu dia rasa macam penat sangat, dia rasa tak larat sangat. Yang tu mungkin, tetapi terus demam tu tidak, ya. So biasanya dia lebih kurang 3 hingga 10 hari. Alright. Selepas 3 hingga 10 hari incubation period. Incubation period tu bermaksud waktu senyap lah orang kata, ataupun waktu dia membiak tetapi kita tak sedar. Dia membiak di dalam badan tetapi kita tak sedar, ya. So bila nyamuk Aedes ni dah gigit seseorang itu, apa berlaku? Kuman denggi itu yang ada di dalam nyamuk Aedes, dia akan masuk ke dalam darah dan dia akan masuk ke dalam sel darah putih. Dia akan duduk di dalam sel darah putih dan mula membiak. So cara dia membiak adalah dia membiak dengan sel darah putih kita. Dan apa yang dia buat di dalam badan kita sebenarnya adalah dia menyebabkan masalah pembekuan darah. Kita panggil coagulopathy. So dia kacau sel-sel dan fungsi-fungsi yang membolehkan darah beku dengan baik. So dia kacau benda-benda tu. Sebab tu bila orang kena denggi, dia boleh berdarah dan keupayaan dia untuk untuk membekukan darah dia sendiri berkurang. Sebab tu platelet dia rendah, sometimes kepekatan darah dia bertambah dan sebagainya. Alright. So apa berlaku? Lepas 3 hingga 10 hari incubation period, seseorang itu akan masuk ke fasa klinikal. Fasa klinikal ni simptom pertama dia yang tiada siapa-siapa boleh miss adalah demam. Alright, dia orang akan demam. Demam yang tinggi, yang mencanak-canak, 39-40 darjah biasanya. Selamat pagi semua. Saya sambung dulu. Yang baru join, saya sambung. So, mereka akan demam yang mencanak-canak 39-40 darjah. Dan simptom lain, sakit badan, sakit sendi, sakit kepala di belakang mata. Kita panggil retroorbital headache. Setengah orang boleh, kebanyakan lah memang akan rasa loya, muntah, cirit-birit, tak larat, rasa macam yang ada yang cakap dalam status saya semalam, sendi-sendi, tapak tangan dan tapak kaki terlampau sakit yang mereka tak boleh nak menapak, and so on and so forth. Alright, so yang fasa kedua adalah fasa klinikal. Fasa klinikal ni dia run lebih kurang 1 hingga 10 hari. So hari pertama kita kira ni daripada hari pertama demam. So apabila kamu demam ataupun anak kamu demam, sangat-sangat penting untuk kamu tahu bila hari pertama kamu demam. Sangat penting. Biasanya kejadian yang selalu berlaku, kamu dah register, dah ambil nombor, dah tunggu dekat ruang menunggu lebih kurang setengah jam, sejam, dah lama tunggu, dah masuk jumpa doktor. Lepas tu bila doktor kata bila hari pertama demam, baru nak fikir rasanya dah 3 hari. Okey, sebab saya sebagai doktor, saya akan tanya dah 3 hari, hari pertama tu hari apa? Kami nak tahu hari pertama tu bila, sebab cara doktor kira hari pertama dan cara kamu kira hari pertama lain. Cara kami kira berapa hari demam dan cara kamu kira berapa kali demam lain. So contohnya bila saya kata, bila start demam? Dah 3 hari dah doktor. Okey, so saya kena tanya, 3 hari tu, hari pertama demam hari apa? Dan saya akan bagi tahu siap-siap, hari ni hari Khamis.
Sebab kalau saya tak bagi tahu, patient akan tanya saya balik, hari ni hari apa ya doktor? Sebab dia dah sakit sangat dah, dia dah tak boleh nak ingat hari apa. Alright, so saya akan bagi tahu hari ni hari Khamis, hari pertama demam, hari apa? So dia akan fikir-fikir balik dah 3 hari lah. Kalau 3 hari maksudnya hari Selasa lah kot. Okay. So saya akan tanya, hari Isnin, hari Ahad tu dah demam tak? Dah ada simptom tak? Dah sakit tak? Hari Minggu tu cuba ingat balik. So dia akan recall balik. Oh, hari Minggu tu saya sihat, saya okey. Saya pergi ke Duri jumpa kawan, okey. Hari Isnin tu saya start demam. Bangun pagi tu saya dah tak larat dah sebenarnya demam. Tapi sebab saya tak ambil MC lagi, saya pergi kerja juga. Saya memang tak larat sangat. Waktu lunch hour pun saya tidur. Lepas tu Selasa tu saya dah tak start pergi kerja. So walaupun dia kata dia demam 3 hari, bila saya kira balik, dia demam daripada hari Ahad. So dia dah demam 4 hari dah sebenarnya. Dia day 4 of fever. So, sangat penting untuk kami petugas kesihatan tahu bila hari pertama kamu demam. It's very important. Jadi, bila kamu ataupun pasangan kamu, anak-anak, mak ayah demam, tolong catatkan bila mula-mula demam. Ya, dalam kalender dekat phone kamu tu, dalam apps apa-apa, tolong catatkan bila start demam. Ini start demam. So, it's very important. Okay, so demam. Dan kalau kamu muntah ataupun ada cerit-berit, kena makan ubat untuk kurangkan simptom tu. Alright. So saya kata fasa klinikal ada 10 hari. 10 hari ini dibahagikan kepada 3 fasa. Iaitu fasa yang pertama adalah fasa demam. Kita panggil febrile demam. Alright, dan demam ini ada lebih kurang 1 hingga 3 hari. Dan biasanya sebenarnya fasa demam ni adalah sampai hari ke-5, hari ke-6 seseorang itu boleh demam. Cuma hari ke-4 dan ke atas seseorang itu akan masuk ke fasa kritikal. Hari ke-4 dengan hari ke-6 adalah fasa kritikal. Ini adalah fasa yang doktor paling takut. Bila kamu demam hari ke-3, hari ke-4 hingga hari ke-6. Hari pertama dengan hari ketiga ni adalah fasa yang patient paling takut sebab dia demam tinggi sangat. Tapi doktor cakap demam biasa, demam biasa, demam biasa. Doktor tak boleh nak confirmkan kamu demam apa dan doktor tak boleh nak confirmkan seriusan demam ataupun penyakit tu, tetapi kamu demam yang sangat tinggi dan sangat tak larat. So itu beza dia. Hari pertama dan ketiga febrile phase. Dan hari ke-4 dan ke-6 adalah kita panggil critical phase. Dan kalau seseorang itu demam denggi biasa yang respon terhadap rawatan, hari ke-7 dan ke atas dia akan masuk recovery period. So dalam buku teks kami, 7 hingga 10 hari adalah recovery period. Tetapi kalau kamu borak dengan pesakit sebenar, sakit badan dan simptom-simptom tak sihat, tak larat selepas denggi itu sebenarnya akan stay dalam badan lebih kurang 1 hingga 2 minggu. Lepas jangkitan baik pun mereka masih boleh rasa dalam badan mereka. Masih rasa macam lenguh sendi-sendi, sakit kepala, bibir rasa pahit, lidah rasa pahit tu masih akan ada lebih kurang 1 hingga 2 minggu sehingga selesai jangkitan. Alright, okay. So saya nak go little bit into fasa ketiga-tiga fasa yang saya sebutkan tadi. Alright, yang pertama fasa demam febrile phase yang saya cakap 1 hingga 3 hari. Alright, okay. Dalam fasa ni, kalau kamu baru demam pukul 8 pagi, kamu pergi jumpa doktor lebih kurang pukul 10 tengah hari, 10 pagi ataupun 12 tengah hari. Biasanya kamu pergi klinik biasalah kan. Kalau kamu cakap, doktor kenapa saya demam? Kenapa saya demam? Saya denggi ke? Saya denggi ke? Kita susah untuk confirmkan sebenarnya. Kita tak boleh nak cakap ya atau tidak. Kalau kamu terlampau risau, memang kadang-kadang kita buat je blood test. Kita panggil denggi combo. Denggi combo tu kita buat satu, kita ambil rapid test. Macam urine test kamu punya strip, kita letakkan darah dan kita tengok. Kalau positif, kita kata denggi lah. Tetapi problem dia, apabila kita test pada hari pertama itself adalah, macam saya cakap tadi, virus denggi ni dia masuk dalam badan kita dan dia mula membiak. Jadi apabila terlampau awal, dia belum membiak secara cukup yang mana ujian darah boleh detect.
dia terlampau tak banyak, dia terlampau cair di dalam badan kita. Ratio dia dengan darah kita terlampau sedikit. Jadi bila kita buat test tu, tak nampak ada demam denggi. So mungkin kita terpaksa cakap bukan denggi. Apa problem dia bila kita kata bukan denggi adalah patient rasa bukan denggi. So bila patient rasa bukan denggi, dia ambil secara mudah, dia rasa bukan demam virus. So dia minta antibiotik, dia makan suplemen, dia buat macam-macam. Bila dia muntah, dia ceret-berit, dia datang ke hospital lebih lewat. Itu problem dia bila kita buat ujian darah pada hari pertama itself. Biasanya kita nasihatkan buat ujian darah paling-paling awal pun hari ketiga, 72 jam. Sebab itu berakhirnya fasa demam, fasa febral dan akan masuk ke zon fasa kritikal. Sebab itulah hari ketiga tu adalah golden time. Sebab tu kita suka buat pada hari ketiga. Tetapi praktis hari ni, especially di private practice, kalau patient terlampau takut, especially warga emas ataupun kanak-kanak yang terlampau muda, ibu mengandung yang ada masalah lain and all that, kita kadang-kadang kita masih buat blood test lebih awal daripada hari ketiga juga. Tetapi saya nak tekankan itu bukan praktis terbaik. Praktis terbaik masih kita buat blood test pada hari ketiga. Dan macam yang saya sebutkan tadi, hari pertama dengan hari ketiga, doktor kurang risau sebab doktor tahu bagaimana perjalanan jangkitan dan penyakit itu di dalam badan kamu. Alright, so doktor kurang risau tetapi pesakit lebih risau. Pada hari pertama dan hari ketiga ni, kita lebih tumpukan kepada symptomatic treatment. Ya, maksudnya kalau kamu muntah kita bagi ubat muntah, kalau kamu demam kita bagi ubat demam, kamu sakit kepala dan sakit badan dan semua sakit-sakit tu kita tak boleh nak bagi ubat kita hanya bergantung kepada ubat Panadol iaitu paracetamol dan kita tak boleh bagi ubat tahan sakit yang lain sebab kita takut dia interfere terhadap organ-organ dalaman yang lain, especially kalau dia demam virus ataupun denggi. Ketika kita masih tak tahu lagi pun kita tak akan bagi juga. Kita risau hari ketiga test nanti akan jadi denggi. Alright, faham ya? So pada hari ketiga bila kita check dan kita tahu ini denggi, ya, sama ada biasanya pada hari ketiga test yang positif adalah protein daripada demam denggi itu itself yang akan positif dalam badan kamu. Kita panggil denggi NS1. Ya, NS1 tu non-structural protein yang ada di dalam kuman denggi itu. Ya, so biasanya hari ketiga yang positif adalah NS1. Alright. Sometimes serology iaitu antibody dah positif lah, tapi yang pertama yang akan positif adalah NS1. Alright, so kita akan confirmkan kamu denggi. So bila confirmkan kamu denggi, kita akan tanya simptom-simptom lain seperti ada tendensi untuk pendarahan ke tak, ada berdarah gusi atau tidak, ada rasa sakit perut atau tidak, ada rasa pucat, lesi, lemah, tak larat and all that lah. Kita akan tanya untuk bezakan sama ada denggi biasa ataupun demam denggi berdarah. Okey, bila kita tahu denggi, perkara ketiga yang kita nak tahu adalah kita perlukan full blood count kamu. Full blood count tu maksudnya bacaan darah general kamu, darah yang paling general di dalam badan kita adalah kita akan ambil full blood count. Full blood count ni ada 3 komponen yang paling penting iaitu sel darah merah, sel darah putih dan sel darah kuning. Sel darah merah dikenali sebagai hemoglobin. Sel darah putih dikenali sebagai total white cell dan sel darah kuning adalah platelet. Okey, so kalau kamu dengar orang tu denggi, dia 90, orang ni denggi dia 80, saya denggi tapi doktor kata okey boleh balik. Apa yang kita pandang adalah platelet, sel darah kuning. So bila kamu denggi, kita akan bagi kad untuk monitor 3 parameter. 3 parameter yang paling penting di dalam darah kamu iaitu kepekatan darah yang dikenali sebagai hematokrit ataupun short form dia dalam borang darah tu adalah sama ada PCV ataupun HCT, kepekatan darah ya. Yang kedua kita akan monitor platelet iaitu darah kuning. Darah kuning ni kamu boleh tengok dengan short form PLT di dalam sel darah kuning itu dan di dalam slip darah tu kamu boleh tengok sebagai PLT, platelet sel darah kuning ya. Dan yang ketiga kita akan monitor sel darah putih. Ya, sel darah putih ni kamu boleh nampak sebagai total white cell ataupun WCC, white cell count. Okey?
Faham ya? So ini adalah 3 parameter yang kita akan monitor. So, siapa yang pernah kena demam denggi, kamu tahu yang kamu akan diberikan satu kad dan doktor akan isi kat situ dan dia akan tulis bila kamu kena datang balik untuk repeat blood test. Ini untuk pesakit yang tidak dimasukkan ke ward. Di dalam parameter yang kita monitor tu, kita juga akan monitor tekanan darah, suhu dan juga nadi kamu. Ya, kita akan monitor perkara ini untuk tengok perkembangan denggi kamu. Kenapa kita monitor? Sebab macam yang saya cakap tadi, denggi ni dia ada 3 fasa. Ya, so kita nak monitor ketika fasa kritikal kamu. 4 hingga 6 hari ni kita nak monitor betul-betul. Alright. So, kenapa ada setengah orang tidak dimasukkan ke hospital adalah sebab selagi tak ada tanda-tanda demam denggi berbahaya ataupun demam denggi berdarah, seseorang individu masih boleh dirawat sebagai pesakit luar. Alright. So, lebih kurang 80% pesakit denggi sebenarnya dirawat sebagai pesakit luar. Sebab seperti yang saya cakap tadi, denggi masih tiada ubat khusus. Kita hanya boleh bagi symptomatic treatment ya. So, kalau seseorang itu memang tak muntah, tak cerit-berit, tak ada simptom kekurangan air, dia tak perlu masukkan drip air, maknanya kita boleh discharge dia untuk dia rehat di rumah. Kita hanya ingatkan dia kena minum air paling kurang 3 liter sehari, kena kencing 8 hingga 10 kali sehari ketika dia macam bukan waktu tidur, tak termasuk malam ya. Siang tu kena kencing 8 hingga 10 kali sehari untuk make sure pengaliran darah dan kepekatan darah pada tahap yang optimum. Dan kita akan jumpa balik pesakit tu besok. Pada mana-mana masa, contohnya hari Khamis jumpa patient, hari ni hari keempat fasa klinikal dia, kita buat blood test dia, kita check dia normal. Dan sebagai doktor, saya decide dia boleh discharge. Dan saya berbincang dengan pesakit yang kamu boleh di-discharge. Dan pesakit pun setuju. Dia ada support dekat rumah, dia ada orang nak jagakan dia, dia punya awareness tinggi, dia tak ada faktor denggi berbahaya yang lain seperti obesity, comorbid dan lain-lain. So, saya setuju untuk dia discharge kan. Dan dia pun balik rumah. So, besok hari Jumaat dia datang balik dari repeat darah dan pada ketika itu saya tengok ada kriteria yang memerlukan dia masuk ward. Maka kita akan admit ketika itu. Hari Khamis kita discharge, hari Jumaat dia datang balik dan kita admit. Adakah doktor tu bersalah? Tak bersalah. Itu memang clinical practice guideline. Itu memang mengikut protokol yang telah ditetapkan dan itulah cara rawatan dia sebenarnya. Apabila kita rasa perlu, baru kita akan admitkan. Kamu tak perlu cari lawyer untuk saman doktor sebab semalam dia discharge, hari ni dia admit. Bukan. That is the guideline. That is how it works actually. Alright. So, apabila kita pantau seseorang, kita warded dan kita pantau kan, kita juga akan pantau fungsi hati. Sebab macam saya cakap tadi, denggi ni dia akan kacau cara darah membeku. Sistem pembekuan di dalam badan kita. So, yang pertama yang akan affected adalah hati. So, ini adalah problem dengan denggi. Kalau dia denggi yang simple, tak ada masalah. Dia datang dan pergi. Macam cinta monyet zaman dahulu. Tetapi, kalau denggi berdarah, dia akan kacau hati, buah pinggang, sistem pembekuan darah dan macam-macam lagi. Itu bahaya dia. So, kita kena pantau dengan rapi dan orang macam tu kita akan bagi supportive treatment dan kalau perlu, apabila diwardedkan, kalau perlu masuk ICU dan sebagainya, mereka akan buat apa yang patut. Alright. Denggi ada beberapa jenis. Walaupun kita cakap denggi fever, biasa, seseorang itu boleh kena denggi lebih daripada 1 kali dalam hidup dia. Ya, itu apa yang kita sebut second dengue infection. Biasanya apabila seseorang itu kena denggi buat kali kedua, dia akan dapat jangkitan itu lebih teruk, lebih kritikal. Kejap ya. Alright. So, dia akan dapat jangkitan yang lebih kritikal. Kenapa jangkitan kali kedua lebih kritikal? Sebenarnya WHO pun kurang faham. Mungkin sebab antibody dependent punya reaction katanya. Sebab dah ada antibody tetapi antibody tu tak boleh nak lawan sebab biasanya jangkitan demam denggi kali kedua adalah daripada subtype yang lain.
Ya, so denggi dia sebenarnya walaupun nama dia denggi, dia ada 5 jenis. Dia ada den 1, den 2, den 3. Ni saya salah tulis den 3, den 4 dan pada tahun 2013 kita declare ada den 5. So pada satu-satu masa walaupun denggi ni hotspot, kecoh dan bising, biasanya daripada 5 jenis ni ada satu jenis yang lebih tinggi prevalence dia daripada jenis-jenis yang lain. Contohnya mungkin sekarang den 4 yang tengah mencanak-canak. Dan biasanya den 4 ni, jenis denggi yang tengah mencanak ni, dia makan masa 1 hingga 2 tahun untuk dia glamour sebelum dia hilang dan jenis yang lain pula yang jadi glamour. Alright. So ini adalah rahsia di sebalik kenapa seseorang itu boleh kena demam denggi kali kedua. Sebab dia biasanya kena subtype yang lain. Sebelum ni dia kena denggi type 1, den 1. Lepas ni dia yang kali kedua dia kena den 2. Macam tu. Alright. So ini adalah demam denggi. So saya akhir kata saya nak tekankan bahawa kalau kamu kena demam denggi, apa yang kamu perlu buat adalah rehat. Bagi tahu office, doktor dah cakap rehat ataupun doktor suspek doktor dah cakap denggi ataupun doktor suspek denggi, dan kamu kena banyakkan rehat, banyakkan minum air. Jangan minum air sampai perut rasa buncit, rasa macam kembung. Minum air cukup-cukup 1 hingga 2 gelas sejam. Dan juga minum air dan juga makan apa yang kamu boleh. Tak perlu makan penuh-penuh 1 pinggan nasi lemak, paksa untuk makan juga tak perlu. Ya, sebanyak mana kamu boleh makan sedikit dan lebih kerap. Kalau kamu rasa boleh makan roti je, makanlah roti. Kalau kamu rasa nak makan aiskrim, makanlah aiskrim. Kalau kamu rasa nak makan kek, makanlah kek. Apa-apa yang boleh beri kamu kalori dan kamu bertenaga dan kamu tak rasa nak muntah. Okey, soalan paling famous, boleh tak makan daun betik? Jus daun betik, I think. Alright. Kalau kamu nak makan, boleh. Cara nak makan dia pun ada dipublishkan di beberapa page. KKM pun ada, Public Health Malaysia punya page pun ada. Tetapi peringatan, kalau kamu minum jus papaya leaf tu sampai muntah, dan kamu tak boleh minum benda tu. Sebab dalam denggi kita tak nak kamu muntah. Alright. Ataupun kamu paksa anak kamu, saya selalu tengok situasi ni berlaku. Seseorang tu, anak ni tu dah denggi, lepas tu mak dengan ayah dia risau sangat, duk paksa dia makan, minum jus daun betik tu sampai budak tu duk muntah-muntah. Lepas muntah dia lap balik, dia suruh minum balik benda tu. Salah ya. Kalau orang tu dah muntah, maksudnya itu memudaratkan. Jangan paksa dia minum. Air dah cukup dah. Minum air dah cukup. Air daripada hospital tu pun dah cukup. Jangan paksa minum sampai muntah. Alright. Sup ketam. Okey, sup ketam ni saya tak pasti macam mana kamu buat sebenarnya. Sebab mak saya denggi hari tu, saya tak bagi sup ketam. Saya tak bagi apa-apa pun. Walaupun ramai orang menasihatkan. Nak makan boleh, tetapi jangan terlampau pekat. Jangan terlampau banyak lada hitam. Jangan sampai sakit ulu hati sebab pedih, sebab benda tu pedas kan kadang-kadang kamu buat kan. Dan jangan juga buat sampai orang tu muntah. Kalau tak, boleh sup ketam ke, sup ayam ke, sup apa ke, tak kisah, tak jadi masalah sebenarnya. Alright. So dari saya itu sahaja nasihat. Dan kalau satu fenomena yang saya biasa jumpa bila kita cakap seseorang tu denggi, bila kita kata ada tak tempat nyamuk bertakung, air bertakung di rumah, mesti semua orang akan cakap tak ada. Tak ada, rumah saya tak ada, rumah jiran. Rumah saya tak ada, rumah jiran. So saya selalu diberitahu rumah jiran, tapi saya tak pernah jumpa jiran tu dalam hidup saya. Semua orang cakap rumah jiran. So saya tak tahu rumah jiran mana yang ada tempat air bertakung ni sebenarnya. Tetapi peringatan sayang dari Dr. Mala, musim hujan ni banyak tempat yang akan ada air bertakung tanpa kita sedari ya. Dan pencegahan denggi ni sangat mudah dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Especially COVID ni yang macam-macam cara kita buat untuk mengelakkan daripada dia. Denggi tak macam tu, denggi baik. Kita buang je air, dia dah tak boleh nak membiak dah. So tolong bersihkan kawasan rumah, buang semua tempat yang ada penangkungan air. Ingatkan jiran, nyamuk daripada jiran pun boleh gigit kita juga. Ingatkan jiran, ingatkan
kawasan jiran-jiran di kawasan perumahan kamu. Sekarang ni dah ada WhatsApp group dalam taman masing-masing, dah ada WhatsApp group dalam flat dan kondo masing-masing. Tolong ingatkan satu sama lain, tolong kemas, tolong bersihkan dan tolong cakna. Bila ada seorang dah kena, kamu kena gotong royong cepat-cepat. Ada beberapa jenis tips yang contohnya kalau kamu ada pasu di rumah, apa yang kamu boleh letak untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes, apa jenis ada jenis powder yang kamu boleh taruh. So tolong cakna semua itu. Saya nak jawab soalan sikit je, tak lama. Alright, Ija Ambrose, hi, welcome again. Denggi boleh berjangkit ke doktor? Okay, denggi tak boleh berjangkit daripada Ali kepada Abu. Denggi tak boleh berjangkit daripada saya kepada adik saya. Tetapi denggi berjangkit daripada nyamuk tu lah. Kalau nyamuk tu gigit saya dan nyamuk tu gigit adik saya dan nyamuk tu gigit mak saya, dan kami semua akan kena denggi lah. So macam mana dalam satu keluarga tu beberapa orang akan kena denggi sebab nyamuk tu ada dekat situ, ada kat rumah dia. Alright, so mungkin bukan nyamuk yang sama, tetapi nyamuk-nyamuk kat situ memang semua berdenggi. So digigit dia, semua orang dapat. Alright, so dia berjangkit melalui nyamuk tersebut, bukan daripada seorang kepada seorang yang lain. Okay? Alright, so bahaya denggi, berbahaya ya. Saya pernah denggi masa mengandung, saya terus ke hospital hari kedua, terus diadmitkan. Lepas 5 hari air ketuban leaking. Usia 27 minggu, hari 8 baby saya lahir tak cukup bulan dengan 900 gram. Tapi lepas 5 hari baby saya meninggal. Sorry Puan Nur Kamala Dewi sebab itu kita kata kita tak nak kamu kena denggi. Cara untuk menghalang denggi ni sangat mudah sebenarnya. Dayang Nur Ashikin Harun, hi, thank you so much. Saya pernah kena demam denggi, adakah saya akan kena denggi untuk kali kedua? Ya Fiza Musa sebab kamu ada 5 jenis subtype denggi. So kalau kamu dah kena satu kali, kamu masih boleh kena kali yang berikutnya dengan subtype yang berbeza. Okay? Alright, saya rasa saya dah jawab semua soalan. Dan ada satu soalan daripada kawan saya tadi, kawan saya semalam, Puan Zu. Dia bertanya bila dia buat blood test, doktor tiba-tiba tanya pernah tak kena denggi sebelum ni, dan dia kata tak pernah, tapi doktor kata mungkin pernah. Kenapa? Sebab bila buat blood test tu mungkin doktor jumpa antibody terhadap denggi. Kita panggil IgG dan IgM. IgM ni adalah antibody yang akan ada dalam badan lebih kurang hari ke-4 dan ke atas. Dan dia stay maksimum lebih kurang 2 minggu. Yang ini dia stay dalam badan kita maksimum 2 minggu. IgG pun boleh terbentuk lebih kurang hari ke-4 dan ke-5 ke atas. Tetapi dia boleh stay dalam badan lebih kurang sampai 6 bulan dan sometimes kadang-kadang sampai ke 2 tahun selepas jangkitan. So macam kalau kamu pergi jumpa doktor dan buat blood test untuk denggi pada hari pertama jangkitan dan kita nampak IgG yang positif. So sebenarnya mungkin kamu pernah kena denggi sebelum ni. Sebab tu kita akan tanya soalan tu. Tapi kalau macam patient tak boleh recall, tak adalah saya tak pernah denggi, akan ada 2 situasi. Yang pertama, orang tu pernah kena demam denggi, pernah demam tetapi tak teruk mana, jadi dia tak sedar pun dia kena denggi, dia tak buat blood test pun. Dan situasi kedua, apa yang kita panggil false positive. Alright, false positive tu maksudnya komponen itu detected tetapi dia macam salah. Setiap test dia ada keperatusan yang macam boleh salah sikit tau. Biasanya macam dalam 98% dia boleh salah. Dia 98% dia betul. Tetapi dalam 2% dia boleh macam salah baca sikit. Bila kita repeat kali kedua, bacaan tu dah tak ada. Itu kita panggil false positive. Alright? So mungkin false positive juga. Bergantung kepada kamu punya clinical picture. Kamu kena berbincang dengan doktor. Alright? Okay, so saya tak nak ambil banyak masa. Plan setengah jam dah sampai 45 minit dah sebab banyak soalan. Okay, alright Nina, kamu punya anak saya ada masalah buah pinggang sejak dalam kandungan. Okay. Alright, tak apa. Ni saya baca nanti, tak ada kaitan dengan denggi. Alright, terima kasih semua sebab bersama saya dalam sesi live Cerita Dr. Mala hari ini dengan tajuk denggi.
Kalau tak sempat tengok sebelum ni, kalau join lambat boleh rewind dan tengok daripada awal. Saya ada ceritakan tentang fasa-fasa di dalam demam denggi. Jenis demam denggi ada 5 jenis sebenarnya, dan apa yang kamu perlu buat dan kamu tak perlu buat. Saya juga ada terangkan apa yang kamu kena ingat. Yang pertama, yang paling penting kamu kena ingat bila hari pertama kamu demam. Ya, dan saya juga ada ceritakan tentang logik di belakang management seseorang doktor, kenapa dia discharge, kenapa dia admit, bila dia discharge, bila dia admit dan sebagainya. Saya nak buat disclaimer, sesi ini bukan untuk memberi nasihat klinikal, ia lebih untuk sharing ilmu supaya kamu faham apa yang ditengok dan dilihat daripada kacamata seorang petugas kesihatan. Bila kita faham, bila kita tahu, bila kita ada ilmu, kita boleh lawan musuh kita dengan lebih baik. Dan denggi juga musuh kita dah sebegitu lama, jadi jom kita perangi denggi sama-sama. Alright, dan mak saya dah sihat dah sebenarnya. Dia tak sihat, dia kena denggi tu waktu Hari Malaysia. So sekarang dia dah sihat sangat-sangat. So terima kasih kepada semua yang doakan mak sihat. Alright, thank you so much, bye.